Kanga. Kanga dulu. Saya mungkin nak tanya di sini sama ada perlu untuk kerajaan baru sekarang kita melakukan satu proses yang baru supaya pada masa akan datang sebarang perjanjian perdagangan ataupun perniagaan yang jumlahnya terlalu besar untuk mengelak berulang lagi keperluan untuk kita meminda ataupun membatalkan projek-projek yang sebegini seharusnya diluluskan melalui satu proses perbahasan di Parlimen. Minta pandangan. Terima kasih Jeli. Tadi dalam ucapan Yang Berhormat Menteri, saya mungkin terlepas dengar ataupun mungkin Yang Berhormat Menteri tak sebut tentang apa yang orang panggil sebagai cultural diplomasi lah, ataupun diplomasi budaya. Boleh kerana Jeli menyebut tentang penyelarasan dengan agensi-agensi, saya ingat Yang Berhormat Menteri Pendidikan sebelumnya dia bercadang untuk menaik taraf kata DBP supaya sampai satu tahap setaraf dengan macam British Council. Dan daripada carian saya sebelum ni, kalau kira daripada fakta tahun lalu, lebih kurang 1 tahun yang lepas, saya dapati ada lebih kurang 140 institusi di 50 buah negara yang mengadakan kursus pengajian bahasa Melayu. Jadi saya tidak pasti selama ini dalam apakah langkah telah diambil oleh kerajaan untuk memanfaatkan institusi-institusi ini. Mungkin ini boleh juga diteroka oleh Kementerian Luar. Terima kasih. Mohon Kanga minta mencelah. Adakah benar? Okey, Kanga hari ini aktif betul ya. Silakan. Terima kasih Tuan Speaker dan juga Yang Berhormat Berulangan. Saya sebenarnya minta izin untuk berbahas, tapi oleh kerana senarai dah penuh jadi saya terpaksa mencelah banyak. Saya dapati sebenarnya ramai ahli Parlimen ataupun wakil rakyat di Dewan bercakap tentang isu Palestin, isu Myanmar dan sebagainya. Dan kalau kita tengok di negara kita ni ada lebih 150,000 orang pelarian berada di dalam negara kita, dan sebahagiannya mendapat status daripada UNHCR. Cuma daripada laporan lawatan Suhakam ke depoh-depoh tahanan immigration, masih ramai termasuk 16 orang warga Palestin masih berada di sana yang kerana pelarian-pelarian tidak dapat status sebagai inilah yang sepatutnya. Mereka masih dianggap sama sebagaimana pendatang tanpa izin yang tidak punya dokumen. Justru itu tak dapat kata akses kepada kata perundangan, hak untuk pendidikan dan sebagainya. Jadi saya minta mungkin Yang Berhormat Menteri nanti boleh juga sentuh perkara ini dalam kata penggulungan beliau. Ya. Instrumen Persatuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tak celahan sikit. Silakan Kanga. Okay. Terima kasih Tuan Speaker dan juga Yang Berhormat Lembah Pantai. Tadi Yang Berhormat Lembah Pantai sebut tentang industri kelapa sawit. Tadi pun ada beberapa Yang Berhormat yang lain sebut. Saya fikir Yang Berhormat Menteri juga harus cuba menyelaraskan dengan kementerian-kementerian lain. Kerana kalau kita tengok dari segi ekspor kelapa sawit kita, boleh kata majoriti besar kan pergi ke luar negara dan hanya sedikit yang digunakan di dalam negara. Mungkin sudah tiba masanya kita membangunkan industri kelapa sawit di peringkat domestik untuk memastikan bila situasi kata pasaran global tidak begitu menyebelahi kita, sekurang-kurangnya kita ada permintaan dalaman yang dapat menampung sedikit permintaan untuk dalam industri ini. Jadi lagi ya. Minta penjelasan sikit. Ya. Minta penjelasan sikit. Ya, Kanga. Ini pasal transboundary haze dulu. Ya? Pasal jerbu antara negara. Memandangkan Datuk Seri tadi, Negara Arau tadi sebut mengenai alam sekitar. Jadi sebelum ni ASEAN ada keputusan, tapi sejauh mana ia dapat dikuatkuasakan? Okey. Mungkin dapat dijelaskan sikit. Hari ini saya akan jelaskan di bawah environment.